Pada Al-Auza'i, beliau adalah salah seorang rawi hadis ini. Bagaimana cara mengucap istighfar? Beliau menjawab, ia mengucap astaghfirullah, astaghfirullah. Ini ikhwan, zikir-zikir sesudah salat, sesudah salam dari salat. Bermaknanya kita habiskan baca sebelum ni, itu semuanya bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat, daripada tahiyat sampailah sebelum kita bagi salam, bacaan-bacaan dan doa-doa. Yang ni lepas daripada kita bagi salam, maka apakah kita panggil aurat, wirid-wirid yang kita baca lepas daripada salat. Maka ini hadis yang pertama yang kita baca. Baik, sebelum kita nak lihat apa yang penulis nak kata kepada kita, izinkan saya kata satu benda dahulu berkenaan dengan ini, iaitu kita panggil aurat bermakna wirid-wirid kita. Wirid boleh beli nah? Wirid dalam bahasa merujuk kepada makna ibadat yang kita lakukan kepada Allah untuk mendekatkan hubungan hati kita pada Allah. Itu makna wirid. Warada, wirid bermakna sampai kepada Tuhan. Kita nak bawa hati kita ni sampai pada Tuhan. Dalam hadis Qudusi riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebut tentang siapa yang menyakiti. Nabi menyebut, Allah berfirman, man adhani waliyan. Allah kata, siapa yang menyakiti wali aku, maka dia mengisytiharkan perang terhadap aku. Wali di sini adalah orang saleh. Ada wali dengan makna pelindung. Allah itu wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali pada orang yang beriman. Maksud dia apa? Pelindung, penolong. Ada wali dipakai dengan makna pemimpin. Ada wali dipakai dengan makna orang saleh. Macam dalam hadis tadi, siapa yang menyakiti wali aku, maknanya orang beriman yang saleh. Itu wali Allah. Ada wali dengan makna wali nikah. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah melainkan dengan wali. Jadi perkataan wali itu akan kita faham maksud dia mengikut jumlah perkataan yang dibina. Macam doa Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini Allah cerita dalam surah An-Nisa. Doa doa penduduk satu negeri yang mereka itu merasa mereka ditindas dalam negeri itu, maka mereka angkat tangan doa. Kata Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini yang zalim ahlinya. Kami dizalim, kami ditindas. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Daripada sisi engkau berilah kepada kami wali, daripada sisi engkau berilah kepada kami penolong. Maknanya penduduk negeri itu minta apa? Seorang pelindung, seorang yang boleh datang membela nasib mereka. Mereka dah jadi orang-orang yang mustad'afin, orang yang lemah. Maka Allah kata, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Allah kata sampai depa tu baca doa lagu ni, minta kepada Allah, kamu boleh tengok dan kamu tak berjuang tolong depa lagi. Kamu tak tolong dan kamu tak ada hati teringat nak tolong depa.
sedangkan daripada anak kecil, orang tua-tuanya lemah, wanita ditindas dalam negeri itu, kamu wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah, mana pi semangat kamu nak berjuang di jalan Tuhan ni? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang beriman dia mesti berjuang di jalan Allah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, orang tak ada iman ni, orang kafir ni, bernindas ini, kata Allah, mereka berjuang di jalan taghut. Maka Allah kata, perangilah jalan taghut ni, kerana tipu daya syaitan itu terlalu lemah di sisi Allah. Jadi ada wali dengan makna orang saleh. Baik, di sini kita nak pakai wali dengan makna orang saleh berdasarkan hadis itu. Tak ada satu benda yang paling Allah suka kita pakai yang boleh buat kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, melainkan Allah suka semua benda yang dia fardukan. Yang ni duduk nombor satu dalam hadis Qudsi ini. Kalau kita nak dekat diri pada Allah, pakai semua benda yang Allah fardukan pada kita. Jaga elok-elok. Gilap dia, letak dia di tempat yang betul, hormat dia, iman dengan dia, tunaikan amanah dia betul-betul. Kalau kita tinggal benda fardu, kita pergi buat benda tak fardu lagi banyak, kita tak akan sampai pada Tuhan. Dan kita kena tahulah dalam satu-satu kondisi apa yang menjadi kefarduan pada kita. Sembahyang 5 waktu itu bukan fardu sepanjang masa, dia melibatkan masuk waktu, barulah jadi wajib. Kita keluar rumah, kita laki-laki, kita perempuan, apa benda paling fardu pada kita? Jaga aurat. Jaga sembahyang melibatkan waktu. Lagi orang bang barulah kita sembahyang. Tapi sebelum tempoh sembahyang tu mai, apa benda fardu yang Allah bagi pada kita? Jaga aurat kita. Itulah benda paling Allah suka. Kita buat charity tu, kita buat charity ni, aurat tak jaga. Kita bagi kucing makan tepi jalan, atau kita bagi anjing nai ni anjing. Bahasa apa memang? Nanti kita tanya sahabat Abdul Rahman. Nai ni anjing. Kita bagi anjing makan, itu charity, tapi itu bukan kefarduan. Kita bagi anjing makan untuk mendapat pahala di sisi Allah, nak mendekat diri pada Allah, tapi tak tutup aurat. Tutup aurat itu fardu. Untuk sampai pada Allah, tidak ada benda yang Allah suka kita pakai, melainkan pakai benda fardu. Pasal tu orang nanti kata apa? Orang ni rajin buat baik, tapi aurat tak mau tutup. Dia tak tutup aurat, dia bagi orang miskin makan. Ada pahala tak ada pahala? Pahala tetap ada. Tetapi pahala tu bolehkah bawa dia pergi pada Tuhan? Tak. Pahala sunat tak boleh membawa kita sampai pada Tuhan kalau pahala fardu tak ada. Apa dalam hadis Nabi sebut tentang kedudukan ibadat sunat? Banyakkan ibadat sunat. Nanti sampai di hari akhirat apa akan jadi? Bila dicek tentang sembahyang fardu kita, kok tu rompong, kok ni rompong, maka sembahyang sunat akan. Tapi di mana kedudukan sembahyang sunat? Sebagai penampung. Tapi kalau fardu tak ada, kain tak ada, kain perca ada, kain koyak tak ada. Habis nak pergi tempek perca kat mana? Tempek tandai. Mesti ada kain. Kain tu koyak, kain tu robek, barulah ditampung. Banyak charity kita buat, tapi benda fardu tak jaga. Termasuk dalam kempen pilihan raya. Tak mau cakap, dia kena cakap juga. Ada wanita-wanita yang bertanding, dia Muslim, dia kempen sana, dia kempen sini, tapi aurat tak jaga. Membantu memulihkan negara ini, ya, satu sumbangan, tapi bukan kewajipan untuk wanita. Dia kewajipan untuk pria. Ya, pria tu man. Dia untuk laki-laki. Tapi wanita nak terlibat sana, silakan. Of course,
because this country mengamalkan demokrasi. Silakan. Tetapi kita tak pakai tudung. Kita pakai menjolok mata. Ketika kita bercakap, kita terlupa agama kita, bangsa kita, budaya kita, dan kita berpijak di bumi Melayu. Kita lupa kerana semangat berjuang kita. Maka tidak ada benda mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan Allah paling suka kita pakai benda fardu satu. Nabi sambung hadis kudusi itu. Nabi kita setelah selesai benda fardu, tak ada benda boleh buat kita sampai pada cinta Allah melainkan benda sunat. Benda sunat akan mencepatkan kita sampai kepada hub Allah, mahabbatullah. Baik. Tadi saya katakan, apa makna wirid? Wirid bermakna ibadat yang kita lakukan. Tak kiralah dia ibadat sunat atau dia ibadat wajib yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang tu kita panggil wirid. Bila kita kecilkan makna dia, yang kita nak pakai dalam yang kita nak cakap ni, wirid, dia merujuk kepada ibadat yang bukan fardu. Ibadat yang bukan fardu, ibadat sunat. Yang kita lakukan ibadat itu berdasarkan petunjuk nas yang ada. Tujuan kita mengamalkan wirid itu untuk membawa hati kita berjumpa dengan cinta dan redha Allah. Itu dipanggil wirid dalam makna yang kita nak pakai ni. Maka setiap kali kita sembahyang fardu, ada wirid dia. Maka wirid sembahyang, dia tak duduk di tempat fardu. Dia duduk di tempat sunat. Allah sebut satu ayat di dalam Al-Quran, sahabat Abdul Rahman. Allah kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Perkataan yang Allah angkat, nafilatan laka. Nafilah. Allah kata bangkit tengah malam sembahyang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Selalu orang tanya, kalau kita sembahyang malam kita tak tidur, boleh tak kita sembahyang malam? Tak tidur. Malam ni macam mana nak tidur? Malam ni dengan malam besok tak boleh tidur. Makan ubat tidur pun tak boleh tidur. Malam ni nak kempen ni. Malam besok pula nak menunggu. Apa nak jadi ni? Sama ada kita dapat new government ataupun stay the same government. Kalau same, penduduk lah kita. Kalau new government pun Isnin cuti juga. Siapa menang pun Isnin cuti. Sembahyang malam. Rentak ayat wa minal laili, dan daripada waktu malam, fatahajjad bihi. Allah kata bangkit tahajud. Rentak ayat ni malam tidur. Maknanya tahajud itu bermakna bangkit setelah tidur sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Allah guna satu perkataan yang sangat dahsyat. Allah kata nafilatan, bangkit yang tidak membebankan kamu. Kita tidur, pasal apa kita tidur? Pasal kita nak ambil benda hak tidur tu apa dia? Rehat tubuh badan. Melibatkan darah, emosi, pandangan mata, kesihatan, jantung, limpa, buah pinggang, lung, lagi liver, lagi kidney. Bukan kidney. Tiba-tiba Allah kata, tengah kita duk rehat ni, kita langsung nafilah, langsung tak rasa satu beban. Bangkit. Kita tak rasa satu kacau mai. Dan besok kita bangkit, kita di siang hari, kita aktiviti ni, kita tak rasa langsung. Kalau kita terletih sikit, termengantuk sikit, kita tak akan mempersalahkan bangkit kita tengah malam. Itu nama dia nafilah. Allah kata corak sembahyang malam, dia kena duduk pada tempat nafilah. Nafilatan laka. Laka tu bagi engkau, untuk engkau. Jadikan sembahyang ni nafilah, tak ada beban apa.
Dia tak ada terikat dengan satu benda, hang kena sumpah nak bangkit ke, you must promise dulu ke, tak ada. Hang bangkitlah bila pun. Tapi sifat bangkit tu apa dia? Nafilah. Sahabat Roy boleh faham saya? Saya bukan calon mana-mana. Itu can understood. Yes, nafilah. Untuk apa? Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmudan. Kenapa nafilah ni kena wujud? Sebab dia yang menentukan makam mahmud kita di sisi Allah. Kalau kita bangkit dengan kita rasa terpaksa, menyusahkan, besok siang kita buat kerja, kita mengantuk, tak habis-habis kita jadikan alasan kita. Ni pasal semalam lah saya bangkit ni saya mengantuk. Hang tak tahu kalau aku mengantuk. Pasal semalam aku tak cukup tidur. Buat apa? Aku semayang lah, aku bukan setan lah kawan. Kita duk ungkit tak habis-habis. Maka dia tidak akan menaikkan makam kita di sisi Allah. Dia hanya jadi satu wirid yang biasa. Ibadat biasa yang tak ada nilai. Allah tidak mempersalahkan kita dan Tuhan tak mau kita persalahkan dia. Dia mau antara kita dengan dia ada hubungan nafilah. Hang faham aku? Aku faham. Tetamu mai rumah kita, tetamu tak payah duk buat apa dapat ayak. Tak payahlah sampai tetamu tanya, awak bulan ni tak beli gas ke? Tak payah. Tetamu duduk, kita hidang ayak. Tetamu pun balik, terpetik-petik gas, habis. Kita tak kata, ni itulah punya pasal kalau dia tak minta kedarah ayak rumah aku, tak habis lagi aku. Kita tak ungkit benda tu. Memang masalah ayak kena pakai gas. Gas kena beli. Tapi kita tak ungkit benda tu. Benda tu bukan benda susah pun. Benda tu adalah tabiat hidup. Aku tidur. Aku nak bangkit. Aku nak bangkit. Hati aku nak bangkit. Aku nak puji Tuhan aku. Aku nak minta ke dia. Aku nak dekatkan diri aku pada dia. Yang tu nama dia nafilah. Allah nak satu hubungannya sangat akrab kita dengan Tuhan. Kita boleh peringat orang sembahyang malam, tapi kita tak boleh nak paksa nafilah tu wujud, melainkan dia datang daripada sendiri. Baik ikhwan. Setelah kita faham benda tu, baru nak terang yang ni. Lepas kita sembahyang, kita diajak wirid. Bacaan-bacaan yang tak pernah duduk pada kedudukan yang fardu, dia bacaan yang sunat. Bacaan yang sunat, tetapi dia ada maksud tertentu. Maksud dia apa? Supaya dengan wirid yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala ni, kita mendapat warid daripada Allah kepada kita. Setiap wirid ada warid, ataupun kita kata waridah. Wirid tadi apa dia? Apa dia? Ibadat. Ibadat jenis apa? Tapi yang kita nak pakai dalam konteks ni yang sunat, yang tidak ada paksaan. Tak paksa siapa pun. Kita nak amal benda tu daripada kita. Artinya wirid dari kita ke Tuhan. Dari kita ke Tuhan. Bacaan, baca Quran wirid, zikir wirid, zikir pagi petang wirid. Semua tu kita buat sebagai wirid. Lepas sembahyang 5 waktu, ada wirid dia. Semua tu kita amal tanpa ada rasa berat hati, bagi pada Tuhan secara sukarela. Memang kita nak buat. Dan kita selamat kita buat wirid ni apa dia? Supaya kita ada hubungannya special dengan Tuhan. Hubungan apa? Cinta dan redha. Dari kepada kita, kita bagi ke Tuhan cinta. Dari Tuhan kepada kita, dia bagi redha. Ada hubungan, dan hubungan tu dapat dijalankan dengan wirid. Setelah kita menjalankan amalan ni kepada Tuhan, Tuhan akan bagi kepada kita warid. Warid dari Tuhan ke kita. Apa makna warid? Warid adalah anugerah Tuhan pada kita kerana kita berkhidmat untuk dia. Setiap wirid ada warid. Dia dipanggil dengan nama al-waridati al-ilahiyati. Anugerah ilahi.
Anugerah ilahi. Anugerah ilahi ini kadang-kadang dibaca dengan nama nafahat. Inna lillahi nafahat. Fata'arradu li nafahatihi. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ini banyak nafahat, kurnia-kurnia dia, kurnia Tuhan. Maka fata'arradu, bentangkanlah hati kita ketika kurnia itu turun, bentangkanlah hati kita supaya kita mendapat kurnia Tuhan. Bila kita rajin duk wirid lepas solat, ni kita tak bahas lagi makna dia, saja nak abang ni dulu sebagai muatan awal. Kenapa kita perlu pada wirid? Kita perlu pada wirid kerana kita nak ambil warid, pemberian Tuhan pada kita. Bila kita duk buat ibadat, betul memang kita kesungguhan kita duk berzikir, kita duk pohon pada Allah, kita duk minta kepada Allah, kita sanggup bekerja untuk Allah, kita sanggup jadi hamba dia. Apa saja yang kita buat semata-mata untuk Allah. Dan orang yang berwirid pada Tuhan ni ada satu benda istimewa. Sama ada dia baca Quran, dia berzikir dengan zikir-zikir yang tak ada kaitan dengan masa dan tempat, ataupun zikir yang ada kaitan dengan masa, tempat. Macam zikir lepas solat, dia berkaitan dengan, dia untuk solat fardu saja. Untuk solat sunat dia tak ada zikir-zikir. Untuk solat fardu, zikir pagi ada masa dia, zikir petang ada masa dia, zikir lepas tidur, zikir bangkit tidur. Ini semua aurat yang datang, wirid-wirid yang datang. Satu benda yang dinilai daripada Tuhan ke kita, pandangan Tuhan pada kita, bila kita sibuk dengan wirid ni, apa yang Tuhan nilai pada kita? Tuhan suka tengok yang ni. Apa dia? Tuhan suka tengok, dikatakan sebagai hadamatil awaid. Hadamatil awaid, apa dia? Kita meluluhkan kebiasaan corak hidup kita semata-mata nak berwirid pada Tuhan. Hadam ni maksudnya hancur. Kita leburkan. Kita letih. Letih ni adalah kebiasaan hidup. Tapi kerana kita teringat, tak wirid lagi. Ni zikir petang tak baca lagi. Dengan letih, dengan kesuntukan masa, kita sanggup tolak saat letih kita. Walaupun hanya kita ambil 10 minit saja, Allah telah melihat kita meruntuhkan kebiasaan kita demi nak menghubungkan hubungan dengan dia. Yang ni paling istimewa, dan yang ni benda yang paling kita tak pandang. Allah dekat kita kan, 10 minit aja bukan ada apa pun, kita pun tak pandang benda tu. Tapi dekat Tuhan benda tu sangat istimewa. Untuk berwirid, apa yang dia kena buat? Hadamatil awaid. Dia kena leburkan, dia kena tolak kebiasaan dia. Letih, kadang tak makan, kadang dia sibuk, kadang dia mengantuk. Dia sanggup, kadang dia nak sembang dengan orang, dia teringat, dia sanggup tak keluar lagi dari surau. Pasal apa? Fikir, ni tak baca lagi ni wirid, dah hasak dah ni, dah pukul 6 dah ni tak baca lagi zikir petang ni. Dan tak ada siapa pun paksa dia, dan tak ada hukuman pun daripada Tuhan kalau dia tak baca. Kod dia jadi hamba pasik ke, kod dia dapat dosa, tak ada. Tuhan tak cela pun dia. Tapi kerana nafilah tadi, dia nak cari kedudukan dekat Tuhan. Dia suka lafaz-lafaz memuji Tuhan, meminta pada Tuhan, memohon perlindungan pada Tuhan, keselamatan. Dia masuk dalam zikir itu, dia rasa satu nikmat seru Tuhan. Allah kira yang tu sebagai markah utama untuk dia. Maka apa akan terjadi ketika itu, ikhwan? Ketika itu Allah bagi kepada dia waridat al-ilahiyah, pemberian istimewa dari Tuhan untuk dia, yang nama dia nafahat, anugerah Tuhan. Datang melalui wirid. Dan anugerah Tuhan ni sangat istimewa. Tuhan bagi dalam bentuk apa? Tuhan boleh bagi dalam bentuk macam-macam. Salah satunya, Tuhan bagi dalam bentuk quwwatul mahabbah wa quwwatul khasyah. Semangat kecintaan pada Tuhan, semangat kekuatan takut pada Tuhan.
Itu adalah warid daripada Tuhan kerana wirid yang kita amalkan. Kita ada kekuatan lawan diri. Kita ada kekuatan beramal. Kita ada kekuatan istiqamah di atas jalan Tuhan. Yang kita merasakan kekuatan tu macam tak ada apa. Sebenarnya kekuatan tu anugerah ilahi. Anugerah ilahi. Imam Ghazali bagi contoh. Dia kata ada ulama mengajar orang ceramah, tapi dia tidak mendapat ketakutan pada Tuhan. Uniform dia ulama. Lisan dia ulama. Dia hidup dalam suasana ulama, tapi dia tidak mendapat waridat al-ilahiyah, pemberian Tuhan. Dalam bentuk apa? Quwwatul khasyah. Takut dekat Tuhan. Dia tak dapat. Tapi ada orang bukan ulama. Dia ikhlas dengan Tuhan. Dia bersedekah, dia itu, dia ini. Tuhan bagi kepada dia wirid yang warid yang istimewa. Dia dapat hati takut pada Tuhan. Maka orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang bernama ulama. Ini anugerah tak nampak. Kita rajin beramal dengan sunnah. Apa-apa pasal sunnah semua kita buat. Maka Allah bagi kepada kita apa dia? Kekuatan sayang kat Nabi. Itu adalah warid daripada Tuhan. Anugerah Tuhan dekat kita. Dan bila Allah bagi anugerah lagu tu pada kita, kita telah mendapat anugerah Tuhan, bentangkan hati kita. Jangan tinggal wirid. Kekalkan di atas wirid. Dan jangan cerita kat siapa-siapa anugerah ni kita dapat. Sengap. Macam semalam, siapa bagi contoh semalam? Kalau kita dah biasa baca Quran, tiba-tiba ada satu masa kita tak baca Quran, kita rasa hidup ni macam jadual kita hari tu jadi apa? Dia jadi tak komplit. Pakcik punya word tu melekat tepat. Kenapa? Kita fikir-fikir, apa dia aku tak buat lagi ya? Tak baca Quran. Bila kita buka Quran, kita baca Quran tu bukan nak bagi komplit balik. Kita baca tu memang nak baca. Bila kita baca, semuka ke, setengah muka ke, dua muka, Allah bagi kepada kita tenang tu main balik. Yang tu adalah warid. Anugerah Tuhan. Jangan cerita ke orang. Simpan. Kerana setiap kali kita simpan rahsia ni daripada Tuhan ke kita, Tuhan akan bagi lagi banyak rahsia pada kita. Banyak lagi warid Tuhan bagi pada kita. Kelembutan hati. Kita dengar nama Nabi, ayat mata kita nak turun. Kita rasa istiqamah, rapat jantung kita dengan sunnah Nabi. Makin kita belajar pasal Nabi, makin kita nampak dia seperti mana bulan tergantung di langit. Tak ada benda menghalang kita tengok dengan sempurna, dengan indah, dan kita dapat manfaat dia. Hati kita dekat dengan Tuhan. Ini semua adalah waridat al-ilahiyah. Orang nama ulama, orang nama ustaz, orang nama ahli agama, tidak ada jaminan dari Tuhan dia akan dapat. Dijamin siapa akan dapat benda ni? Ahli wirid. Ahli wirid. Kerana itu, wirid tak boleh kita cipta. Kalau kita cipta, kita tak dapat warid. Dia mesti dari Tuhan juga. Bahan nak jadi wirid. Bila kita dapat wirid, wirid yang Tuhan mau macam mana? Tuhan mau bacaan macam mana? Bacaan macam mana Tuhan mau? Yang menyebabkan dia akan pulangkan warid, anugerah dia pada kita. Bacaan yang dia buat. Maka kerana itu semua jenis wirid, dia kena datang melalui riwayat-riwayat dia yang sahih. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita kelebihan-kelebihan tertentu, simpan kelebihan tu. Termasuk kita duk mengaji sunnah ni, mungkin saya tak kata pasti, saya kata mungkin di kalangan kita ni duk mengaji, satu malam Allah bagi dia mimpi jumpa Nabi. Ataupun malam tu mimpi saya. Itu kena ceritalah. Bala apa aku nak kena pula. Ni apa punya tanda ni? Dah tahu lihat tak ada.
Yang tu masalah lah. Yang tu bukan warid. Yang tu bertanda tak elok. Tak pernah kita rancang pun. Kita duduk mengaji biasa lah je. Tapi Allah campak sayang kat sunnah tu. Anugerah Tuhan, ya kawan. Bukan semua orang sayang dengan sunnah. Dapat rasa sayang. Buka-buka mata dalam mimpi, nampak Nabi. Tak usah cerita kat orang. Sebab anugerah Tuhan. Dia waris. Tapi tentulah, dia Nabi lah, bukan main dengan gigi tak basuh, gigi taring panjang, dan dia mengaku aku Nabi. Yang tentulah tu bukan Nabi. Nak tahu Nabi macam mana? Kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi punya jasa kat kita. Baca tu kita boleh kenal Nabi. Tak usah cerita kat orang. Kenapa? Dengar ni. Kerana dalam ilmu tazkiyah digunakan perkataan la yanbaghi lisalik. Tidak patut bagi satu orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. La yanbaghi lisalik ay ya'abbara an waridati. Tidak sepatut bagi seorang yang nak membawa hati dia kepada Tuhan, salik, jalan menuju Tuhan, dia menceritakan warid yang Tuhan bagi kepada dia, kepada orang. Jangan cerita. Kita dapat tersengah. Kita dapat apa? Memang kekuatan berwirid. Orang lain nak wirid jadi malas. Pasal apa? Dia duduk pegang hukum sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habislah sembahyang. Kan? Terus buka handphone. Mulut sengak. Mulut terkunci, mata tengok handphone. Tengok apa? Orang sound kat dia. Hang ni sampai tak ada isyrifah langsung. Dia tak ada hati lah. Takkan aku nak menjerit satu masjid. Dia tidak mendapat wirid. Bukan kata warid. Wirid pun tak dapat. Allah blok dia. Tapi ada orang, dia tahu. Dia ni orang yang sibuk. Orang putih kata apa? Orang yang sibuk? Busy man. Busy man. Dia orang, pasal tak kata busy woman, makcik? Pasal perempuan jangan sibuk. Perempuan sibuk lebih. Jika tahu perempuan sibuk. Busy. Betul apa tak? Walaupun wajahmu kabur, namun ku tahu kehadiranmu. Nak bagi terang kena angkat. Orang nampak. Dia tak dapat. Tapi kita dan sebahagian daripada kita, bila dia tak berwirid, dia rasa sembahyang dia tak tamam, tak sempurna. Itu adalah warid daripada Tuhan, anugerah hati. Tenang, nyaman, selesa, dan redha dengan zikir yang Nabi ajak. Dia redha betul-betul. Bila kita dapat benda macam ni, tahulah Tuhan telah pun mula start bagi pemberian dia pada kita. Sahabat Zahid, can I ask you something? Ya? Tak ada serius sangatlah. Ada satu bunga. Tahu bunga? Bunga maksudnya? Bunga. Dia bercik, ada satu bunga. Kan? Kita duduk tengok dia, kita duduk senyum. Kita tengok dia, kita senyum. Dia main kedai kita beli nasi lemak, kita tak ambil duit. Dia main beli nasi ayam pun, kita kata saja nak belanja. Dia 2-3 kali dia duduk kena lagu tu dengan kita. Satu hari dia main, dia senyum kat kita. Maksudnya apa, Razman? Razman main seorang kan? Asyik tanya. Oh ada, okey, jangan jawab. Jangan jawab. Ha? Kita ada usaha dah. Kita tak ni usaha nampak kita pedukang sangat kan. Kita panggil, kita pun kita duk tengok dia, kita tiba-tiba satu hari dia senyum pada kita. Sahabat Zaid. Dia senyum pada kita tu, apa maksud dia? Dia mula apa? Respon. Yes. Sahabat Samsul, dia respon. Respon tu maksud apa? Syok. Dia syok. Ikhwan, selama ni yang kita duk senyum tengok dia, kita duk sembang dengan semua orang, tiba-tiba daripada jauh dia main, kita duk
Perhati dah, muka kita seronok, mata kita bersinar, wajah kita macam nak senyum tak senyum. Tiba-tiba hari tu dia main-main, dia respon. Respon tu lah benda yang kita tunggu daripada segala respon awal yang kita bagi. Betul sahabat Abdul Rahman? Betul? Dia tengok dia senyum. Dia senyum, sahabat Abdul Rahman, dia senyum. Dia senyum tu maksud apa? Kita ada tempat dekat hati dia. Ikhwan, warid daripada Tuhan bermakna Tuhan respon wirid kita. Selama ni kita duk wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam. Duk wirid, lepas sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah. Kita duk wirid, maka Allah respon balik. Dalam bentuk apa? Warid. Apa warid pertama Tuhan bagi pada kita? Quwwatul mahabbah. Allah bagi pada kita kuwah. Al-mahabbah ni semua orang ada, dia sayang ke Tuhan. Tapi Allah bagi kekuatan sayang kepada Allah sampai kita nak tinggal wirid tu, kita tak mau tinggal. Kita tak akan tinggal. Kekuatan tu Allah respon. Selama ni hang duk wirid kat aku bagi warid aku dekat. Maka la yanbaghi lisalik. Jangan. Bila kita mendapat respon macam ni, kita tahu diri kita, ya Allah, syukur pada Allah. Aku dapat kuat ya Allah nak bagi sembahyang malam. Jangan cerita ke orang kita kuat sembahyang malam. Jangan cerita. Sengap. Kerana Tuhan suka satu hubungan yang sangat rahsia. Orang jantan bercinta dengan orang perempuan. Tanya tengok. Tanya jantan, tanya perempuan. Siapa lebih suka rahsiakan dulu perhubungan ini di peringkat awal? Dan siapa yang tak pandai jaga rahsia? Jantan. But no. All. Saya bukan jantan lagu tu. Saya simpan. Siapa pun tak tahu saya bercinta sampai saya kahwin. Betul Abali? You agree with me? Abali senyum manis lah. Perempuan biasanya dia suka. Saya perempuan dia fikir jauh. Saya kira aku kawan dengan kawan ni, tengah jalan tak jadi ke? Jodoh tangan Tuhan. So, orang jantan ni dia macam burung elang. Dia terbang kaki macam dia buka, tapi belum tentu dia nak cengkam. Jadi ke tak jadi ke? Satu dunia dah tahu kita bercinta. Dia fikir jauh maruah dia. Orang jantan ni dia biasa dia apa? Dia happy kan. Dia kata bunga bukan sekuntum, tak mau pergi lah. Tuhan dia suka kita rahsia sat. Kita bangkit malam kita rahsia, kita baca Quran kita rahsia, kita sedekah kita rahsia, sampai satu masa jantung kita, hati kita, perasaan kita akrab dengan Tuhan. Masa tu Tuhan sendiri akan bokarkan, menyatakan bahawa kita ada hubungan dengan dia. Tapi sebelum sampai masa tu, rahsia sat. Kita bangkit pagi, subuh dah. Dia satu ingat, menyesal dalam hati, air mata nak turun. Awak semalam aku tak mayang malam ni. Kita rasa punya sedih. Pasal apa? Ni bulan puasa. Rasa tu dia mai. Rasa tu Allah bagi kat kita, bukan bagi kat semua orang. Simpan rahsia tu. Kenapa? La yanbaghi lisalik ay yu'abbar an waridati. Jangan bagi satu orang yang nak mengadakan hubungan dengan Tuhan cepat-cepat pergi cerita semua benda Tuhan bagi kat dia. Kenapa? Fa inna zalika, kerana terburu-buru menceritakan apa yang Tuhan bagi pada kita, mimma yuqallilu amalaha fi qalbihi. Dia akan menyebabkan merosotnya hati kita dengan Tuhan. Dia bagi tahu pada kita. Dia kata, abang sayang. Abang jangan cerita kata abang bercinta dengan saya. Jangan. Sampai habis kita bertunang baru cerita. Kita pergi habaq. Kita jumpa kawan kita kata, kita dah tak boleh apa? Pasal apa kita teka dia punya lama. Berapa banyak nasi ayam kita bagi kat dia tak ambil duit.
Tengok dulu, tackle dia sampai kita dapat. Ini bukan cerita saya, cerita orang lain. Cerita orang lain. Saya tak buat orang ni. Ini kan contoh benda. Tiba-tiba dia tahu kata kita bercerita ke orang. Dia akan kata pada kita, pasal apa abang pergi habaq ke orang belum masa? Dia akan jadi tak seronok dengan kita. Dia akan tanya kita, pasal apa? Dia question kita, pasal apa buat lagu ni? Ni belum masa lagi. Belum masa lagi kita cerita apa yang Tuhan bagi pada kita dalam bentuk kebatinan ni. Belum masa lagi. Kita cepat-cepat cerita ke orang. Semalam aku mimpi Nabi lah. Oi, Nabi mai kat aku lah. Itu semua rahsia kita dengan Tuhan. Jangan cerita lagi. Bila kita cerita saja, satu benda akan jadi pada kita. Apa dia? Iblis masuk jalannya halus. Kita tak sedar. Wirid kita akan jadi apa dengan Tuhan? Dia akan jadi kambing hitam. Bermakna, kita panggil nama Tuhan bukan untuk Tuhan, untuk dapat warid. Tuhan cukup benci benda ni. Hang tak ikhlas dengan aku. Artinya kalau aku tak bagi warid aku pada hang, hang tak akan wirid dah pada aku. Selama ni, hang duk berwirid semata-mata hang nak dapat benda ni. Benda ni lagi besar daripada cinta aku pada hang, Tuhan akan stop pemberian daripada kita. Tapi, pemberian itu terus akan berjalan. Tapi siapa yang bagi? Iblis yang bagi. Maka kita masuk secara halus di dalam talbisul iblis. Lepas mimpi Nabi, mimpi lagi. Lepas kita cerita mimpi Nabi, kita mimpi lagi. Lepas kita cerita mimpi Nabi, kita mimpi lagi. Itu bukan warid daripada Tuhan, itu warid syaitan. Pasal itu jangan cerita apa-apa kelebihan kita dapat daripada Allah. Jangan cerita. Ini peringkat awal. Pasal hati perut kita ni belum lagi, kandungan tu belum kukuh lagi nak diceritakan. Satu masa kita tutup mulut kita, Allah sendiri akan bongkarkan rahsia tu. Allah akan bagi tahu bila sampai masa. Maka apa akan terjadi? Amalan hati kita dengan Tuhan akan merosot. Tak cukup takat tu. Lagi dahsyat akan jadi. Apa dia? Wa yamna'ahu wujudus sidq fiha ma'a rabbih. Yang ini paling dahsyat. Apa akan terjadi? Akan terhalanglah kejujuran hati antara kita dengan Tuhan. Betul sahabat? Apa makna jujur? Benar. Apa makna tak jujur? Cerita semua benda. Kita jujur. Jangan cerita. Benda yang rahsia, rahsialah. Tapi kita cerita semua ke orang. Kita dah tak jujur. Maka bila Tuhan tak percaya kita, maka Tuhan tak akan bagi benda paling berharga pada kita. Pasal apa, mana mungkin nak bagi benda berharga pada orang kita tak percaya? Sahabat Roy agree? Benda kita tak percaya dah pada orang tu, takkan nak cerita rahsia. Maka apa yang kita akan dapat selepas tu? Syaitan masuk alih. Syaitan ambil alih. Dia ambil alih apa dia? Dia bagi nampak anugerah. Dia bagi nampak. Fazayyana lahumu syaitanu a'malihim. Syaitan hiaskan amal mereka bagi nampak hasanan. Fara'ahu hasanan. Dia pun nampak indah. Mimpi Nabi ni indah. Tapi cerita ke orang mimpi Nabi, satu talbis. Bukannya warid. Boleh kita cerita. Kita dapat wirid-wirid ni semua. Warid-warid ni. Kita boleh cerita. Tapi kita cerita kat siapa? Dekat mursyid kita. Siapa dia? Pembimbing kita. Supaya dia boleh bimbing. Sama ada ini khayal kita sendiri ataupun itu memang daripada pemberian Tuhan. Dia saja. Dan mursyid ni boleh jadi siapa-siapa. Kawan yang kita percaya. Isteri dengan suami, suami dengan isteri, kawan baik. Semua siapa pun boleh jadi. Dia bukan satu kena pakai serban besar, kena 4 malam jaga tak tidur. Yang itu bukan mursyid. Itu orang lain. Itu bukan mursyid, itu orang lain. Ikhwan, setelah kita tahu benda ni, kita reti benda ni, baru kita masuk tajuk ni. Kenapa saya terang benda tu dulu? Nak bagi tahu manfaat wirid, manfaat zikir lepas solat ni. Azkar lepas solat ni, zikir dia apa hubungan dia dengan hati kita? Dan apa pula kita akan dapat? Dia benar-benar penyucian jiwa.
So jangan tinggal wirid, jangan pandang wirid itu benda yang tak ada faedah. Mari kita tengok. Penulis kata, hadis ini diriwayatkan daripada Thauban. Salah satu daripada perawi hadis ni imam besar, Imam Al-Auza'i. Dia lebih senior daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam hebat dia. Dia cerita, Nabi SAW lepas sembahyang, Nabi akan kata astaghfirullah, astaghfirullah. Namun ada riwayat, kita baca Fathul Bari, kita akan jumpa Ibnu Hajar susun riwayat. Ada masa ulama fiqh kata Nabi lepas sembahyang, Nabi tak kata astaghfirullah, Nabi kata Allahu Akbar. Bagi assalamualaikum belah kanan, bagi assalamualaikum belah kiri, terus Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara yang kuat. Itu daripada riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Namun riwayat hadis itu dibincang sikit. Apa maksud? Sebahagian ulama kata maksudnya Abdullah bin Abbas kata dalam hadis Bukhari, dia kata masa tu dia muda. Dia kata aku tahu Nabi habis sembahyang tak habis sembahyang bila aku dengar kuat-kuat Nabi dia kata Allahu Akbar. Itulah benda yang aku dengar. Maka dengan tu aku tahu Nabi dah habis sembahyang. Maka seperti Imam Ibn Rajab Hambali, dia kata berdasarkan riwayat ni Ibn Abbas abang, macam mana dia tahu Nabi habis sembahyang? Dengan Nabi sebut kuat-kuat Allahu Akbar. Maka Imam Ibn Rajab Hambali kata menjadi sunnah kita, habis bagi salam belah kanan, habis bagi salam belah kiri, benda mula kita kata Allahu Akbar, lepas tu baru istighfar. Sebab Ibn Abbas abang lagu tu. Itu Imam Ibn Rajab Hambali punya faham. Bila mai pada Imam Syafi'i, dalam Al-Um pun ada, dalam Majmu' Nawawi pun ada, Imam Syafi'i dia tengok hadis itu dengan angle lain. Dia kata betul, memang Nabi sebut Allahu Akbar kuat-kuat lepas sembahyang. Tapi yang Abdullah bin Abbas nak bagi tahu tu, yang tu bukan benda first. Yang tu yang dia dengar masa Nabi duk kata zikir lepas sembahyang Allahu Akbar 33 tu. Adapun istighfar ni benda awal yang dia tak dan dengar. Mungkin Nabi sebut ni pelan, yang tu Nabi sebut kuat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan mungkin juga Nabi ni kadang-kadang lepas sembahyang dia tukar sebutan dia. Dia letak Allahu Akbar dulu. Saat ni alhamdulillah, saat ni subhanallah. Maka menyebabkan Abdullah bin Abbas dengar yang tu. Pasal yang tu Nabi sebut kuat-kuat. Dan Imam Syafi'i kata memang menjadi sunnah pada imam baca zikir lepas sembahyang ni kuat-kuat sekiranya makmum di belakang belum kuasai lagi. Bila dah mereka kuasai semua, maka dia kembali sebut secara sir. Tapi dalam bila kita gabung semua riwayat ni lah yang paling dominan. Benda pertama kita kata lepas sembahyang adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Namun ada juga ulama mereka kata Allahu Akbar dulu, sebab riwayat Abdullah bin Abbas tadi dalam riwayat Bukhari. Boleh faham sahabat? Maka kalau kita himpun, kita kata yang mana nak dahulukan? Inilah yang kita dahulukan. Baik. Kata dia, tanya pada Imam Al-Auza'i yang kata Nabi istighfar 3 kali tu macam mana lepas sembahyang? Sebab istighfar ada banyak jenis. Maka Imam Al-Auza'i kata, kalau sembahyang tu fardu maksudkan, Nabi hanya kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Perkataan Al-Azim pun Nabi tak sentuh. Astaghfirullah Al-Azim boleh sebut, tapi dia tak ada kena mengena dengan wirid lepas solat. Dia boleh kata bila-bila tempat lain. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kata, ada riwayat, tapi dia bukan centuman lepas sembahyang. Yang tu boleh kata tempat-tempat lain. Sayyidul Istighfar pun ada, boleh baca, tapi dia tempat-tempat lain yang di-join, apa dia kita kata, kait, yang dikaitkan dengan zikir lepas sembahyang, wirid lepas sembahyang hak 5 ni fardu, hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini wirid dia. Orang tanya, kalau saya kata astaghfirullahalazim, salah masuk neraka? Kalau nak masuk, pergilah.
Kalau anak masuk sangat, ambillah. Ni pergi pangkah parti lain, masuk neraka pula. Anak masuk sangat, ambillah punya pasal. Jangan ayat aku. Dengan tu saya salah. Dah, bukan salah. Join tak kena tempat. Tempat ni cukup takat ni. Dan siapa yang bagi contoh ni? Allah kalau bagi pada kita anugerah dia, kita puas hati dengan amalan Nabi. Itu satu warik dari Tuhan. Lega. Lega. Kita tak payah jadi kelabu-kelabu asap. Nabi takat tu. Yang kata ni siapa dia? Imam Al-Auza'i. Saya pun tak tahulah dia ada tauliah kata ada tauliah tu, saya tak tahulah, tapi dia Imam Al-Auza'i. Dia hidup sebelum lahir Imam Syafi'i lagi. Dan dia masa dia wafat muda lagi Imam Syafi'i. Dia seorang tabi'in besar. Dia bagi pandangan begitu, dan dia perawi yang terlibat dalam hadis ini. Astaghfirullah, Nabi kata. Dan perkataan astaghfirullah ni nampaknya penulis tidak hurai apa-apa, kerana saya rasa kita tahu makna dia kan. Kita minta ampun. Apa makna astaghfirullah? Dua perkataan kan, astaghfiru dan Allah. Allah tu bermakna al-ma'luh, sesembahan kita, yang kita sembah. Astaghfirullah, ya Allah, aku beristighfar pada Engkau. Apa makna istighfar? Istighfar ada dua makna. Satu, apa maksud dia? Satu bermakna hapus dosa. Ya Allah, aku beristighfar. Aku beristighfar pada Tuhan yang aku sembah. Aku minta Tuhan yang aku sembah ni dengan kemampuan dia, tolonglah hapuskan dosa aku. Itu satu makna istighfar. Maksud dia kafarah. Yang kedua, apa makna istighfar? As-sitru, tutup. Ya Allah, tutuplah semua aib dosa yang aku buat. Yang mana hang tutup, hang hapuskan, supaya tidak dibangkit lagi dunia dan akhirat. Kita kata astaghfirullah. Aku mohon, kita terjemah Melayu dengan perkataan apa? Aku mohon ampun pada Allah. Ampun bermakna apa? Allah tutup dosa kita, Allah hapuskan dia. Dia tak jadi benda dibangkit dunia dan akhirat. Kita minta yang tu. Tu pasal itu nak terjemah yang dipanjang. Pasal itu diterjemah dengan makna minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun. Maksud minta ampun tu apa dia? Minta Allah hampuskan, dan minta Allah tutup. Minta ke siapa? Minta kepada Allah. Apa maksud Allah? Al-Ma'lu, sesembahan kita, zat yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadat. Jadi kita kata astaghfirullah, wahai Tuhan yang aku ibadat, aku sembah Hang ya Allah, aku sujud pada Hang. Hanglah Tuhan yang aku lakukan ibadat. Hang tolonglah ya Allah, hapuskan dosa aku, dan tolonglah tutup segala dosa aku ya Allah. 3 kali. Artinya kalimah itu sudah cukup sempurna dan padat. Kerana Allah bermakna al-ma'luh, zat yang kita sembah, kita beribadat pada dia. Kemudian Nabi kata perkataan Allahumma antas salam. Penulis kata selamat dari semua bentuk cacat dan celah serta perubahan dan kebinasaan. Allahumma, lagi sekali, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang aku sembah. Anta, Engkau ini ya Allah, as-salam, Kau selamat daripada segala kecacatan. Tak ada sifat korang langsung pada Engkau. Kau selamat ya Allah. Bukan selamat daripada ancaman. Tuhan ni tak diancam, tapi dia selamat daripada semua sifat kekurangan. Dia tak ada sifat korang ni. As-salam adalah salah satu di antara nama Allah. Allah adalah As-salam. Allah mensifatkan dirinya dengan sebutan itu kerana wujudnya yang selamat dari segala bentuk kekurangan, atau maksud dia kerana keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah. As-salam, as-salamah, satu keselamatan kita perlu, maka kita minta daripada as-salam, sumber keselamatan. Sabda Nabi, wa minkas salam, yakni kesejahteraan. Maknanya bahawa darimulah segala keselamatan diharapkan, diminta dan diperolehi. Min campur ka, min
ka. Min, kita tanya orang kan, min aina? Min aina ji'ta? Maksudnya amai dari mana? Tiba-tiba cuih aja. Min aina ji'ta? Amai daripada mana? Atau orang kata min aina anta? Kan? Min aina ila aina? Dari aina ila aina? Dari mana ke mana? Min wa minka, daripada engkau ya Allah. Assalam, kesejahteraan itu. Selamat dunia akhirat. Selamat yang tu selamat macam ni, tak ada sumber lain melainkan dia daripada Allah yang bernama Assalam. Sabda Nabi, wa minka assalam, wa minka assalam. Allahumma antas salam wa minka salam. Kesejahteraan itu daripada Allah, daripada Allah. Tabarakta, yakni engkau maha tinggi, maha besar. Makna asalnya kebaikan itu sangatlah banyak dan luas, dan ada yang berpendapat bahawa artinya abadi. Dan dia kata langgeng. Yang tu saya tak ada tengok dari dalam terjemah. Apa langgeng tu? Tabarakta, tabarakta. Kita kata barakallahu laka, semoga kau diberkati. Allah Ta'ala ini tabarakta. Dia maha mulia, dia maha tinggi, dia maha agung, dia maha besar. Pasal itu dia boleh berkati segala-gala. Dia boleh bless. Betul baca? Dia boleh bless segala hamba-hamba dia. Sebab dia sumber keberkatan. Tabarakta, ya Allah, engkau yang maha berkat, ya Allah. Sabda Nabi, ya zal jalali wal ikram, yakni yang berhak untuk ditakuti kerana kekuasaan dan kebesarannya, dan Allah juga berhak dipuji sesuai dengan pujiannya layak atasnya. Al-Jalal adalah masdar, yakni sumber kata dari Al-Jalil. Dikatakan Jalalun Bayyinul Jalalah, artinya kata Jalal bererti yang sangat nampak kebesaran dia. Hanya orang buta mata saja tak nampak Allah tu Jalal. Jalal bermakna apa? Tak terselindung kebesaran dan kehebatan dia. Jalal wal ikram, dan maha agung, maha tinggi, maha mulia. Kebesaran dia itu mulia, bukan rendah. Di tempat yang tinggi, agung. Kita langut, kepala kita naik, dongak ke langit, kita tengok bulan. Allahu Akbar. Tak ada siapa tengok bulan, pelekeh bulan. Apalah Tuhan ni, kecilnya kuasa dia takat buat bulan. Tak ada. Makin orang teropong bulan, orang nampak Jalal dia. Tak terselindung, tak dapat dilindung lagi kebesaran dia, kemampuan dia. Jalal. Tuhan ini Zul Jalal, yang empunya. Zul, Zil, makna dia sama. Ini baca Zul, baca Zil kerana awamil, kerana perubahan ayat-ayat yang kalimah min lah, kerana huruf hajar lah, huruf itu saja. Maksud dia sama. Yang empunya Jalal, yang empunya kebesaran, tak terlindung. Siapa yang terlindung daripada dapat melihat kebesaran Tuhan? Bermakna orang ni pelik. Pelik. Sahabat semua duduk sila, saya duduk atas kerusi. Betul? Ada siapa terlindung nampak saya? Pak tak? Ada terlindung nampak saya? Mana ada? Tadi kita sembahyang Jumaat tadi kan, khatib sikit penyoruyuk duduk atas tu. Kan? Semua tengok khatib. Ada tak ada terlindung? Ada orang, mana khatib? Dia duduk tengah-tengah masjid tu, dia cari mana khatib dengan membar macam tu punya nala duduk ada. Khatib duduk naik satu-satu langkah dengan televisyen kiri kanannya duduk ada. Dia tak nampak khatib. Bermakna dia katarak. Memang katarak. Dia nak tepi Sungai Petani pula, jumpa Dr. Razak. Picek lah selaput mata. Kebesaran Allah macam tu punya besar, tiba-tiba ada hamba tak boleh puji Tuhan, tak boleh nampak Tuhan, bermakna mata dia terlalu kabur. Sama ada mata dia kabur, ataupun yang kedua, Tuhan yang mengalih pandangan dia dari melihat Tuhan. Kalau ini berlaku, celaka dia.
Dia boleh kita tengok dia beralih muka. Maksud dia apa? Dia tak suka kita. Betul? Macam kata siapa dia? Ka'ab bin Malik. Yang depa tak masuk perang Badar, perang Tabuk. Di antara hukuman yang dia kena kan? Apa? Dia kata bila aku tengok Nabi, Nabi tengok ke lain. Aku tengok Nabi, Nabi beralih ke lain. Allah. Rasa bumi ni sempit. Rasa punya sempit bumi ni. Allah bagi kita tengok benda lain. Allah bagi kita puji ciptaan orang. Allah bagi kita kagum dengan kereta. Allah bagi kita kagum dengan motor. Allah bagi kita kagum dengan duit, dengan saham, dengan pelaburan, dengan politik, dengan kemenangan. Semua kita kagum. Cuma dengan Tuhan aja kita tak kagum. Bermakna Tuhan memang tak suka ke kita. Dia tak bagi mata hati kita nampak dia. Hang tak payah tengok aku dah. Hampir tengok semua benda yang hang suka sudah. Bini kita pakai dengan tudung semua cantik, dengan spray ambil semua labu labu ayak cucuk tang kepala-kepala semua cantik lah. Macam princess. Kita kata amboi bini abang cantik macam princess. Dia kata kat kita awak baru tahu ke? Selama ni tengok siapa? Pai. Abang baru tahu. Selama ni mata abang datang mana? Sabar nak kata apa? Dia bagi satu ayat tu pakcik. Habis. Knockout lah kita habis. Tunggulah Piala Dunia Qatar ni, tunggu tengok baru tahu dah. 20 tahun saya menikah dengan abang. Abang tak perasan saya cantik. Habis yang dulu abang jatuh hati kat saya pasal apa? Awak saya macam pungkok kuali. Oh, kena. Ataupun bini pula hari tu pergi puji laki. Laki serika baju cantik, tajam semua tepi, boleh potong temikai. Tajam tepi-tepi ni macam cantik. Kata amboi handsome-nya suami siapa ni? Oh, hang baru tahu aku handsome. Awak selama ni hang tengok jantan mana? Bini nak kata apa? Bini boleh iron badan tu. Ambil iron tu tanya badan. Maka hati. Mai kat Tuhan. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Kagum dengan NASA. Kagum dengan kawan yang selam dalam laut. Ambil kajian dia buat mai, kita kata dahsyat kawan ni. Dia selam sampai dalam laut. Tahun ni dia boleh kaji. Tuhan yang buat benda dalam laut tu kita tak puji langsung, tak kata tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tak terlindung, tak terselindung langsung kebesaran Tuhan di mata makhluk dia. Kita tak nampak. Bermakna kita tak tahu pun Tuhan kita tu punya besar betara tu. Kita ada problem hati dengan Tuhan. Tuhan tak mahu. Jadi bila lepas semayang ikhwan, kita duk kata benda ni. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bila kita kata, kita cuba bawa makna dia. Apa makna astaghfirullah? Cukup 3 kali. Kalimah-kalimah istimewa ni tak perlu ulang sampai beratus kali. Dia istimewa. Betul tak tak? Bini kita apa tak? Keluar daripada bilik, dia dah mangkit, kita kata kat dia, "Hai sayang, I love you." Dia seronok. Dia masuk pancung. Dia keluar balik, "Hai sayang, I love you." Dia masuk dalam, dia pergi kemas-kemas, dia keluar balik, "Hai sayang, I love you." Kan? Dia duk pergi sapu dapur, "I love you." Apa akan jadi sahabat? Kalimah yang apa? Yang deep macam ni cukup. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan reti. Tuhan bukan benda beku, tak reti apa kita cakap. Dia Rabbul Alamin, dia tahu apa kita nak cakap. Cukup. Astaghfirullah. 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 Titik. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Pasal apa aku istighfar pada hang Tuhan? Kita abang pasal dia. Pasal antas salam. Aku perlu selamat ya Allah. Kalimah istighfar ni boleh buat aku selamat daripada hang ya Allah. Kalau hang hapus dosa aku, hang tutup dosa aku selamat dunia akhirat. Sahabat boleh panggil saya ustaz. Sahabat boleh main salam dengan saya. Pasal apa sahabat?
Kerana satu saja, pasal Allah tutup aib saya. Pasal itu sahabat boleh tengok muka saya, boleh kawan. Kalau Allah buka aib saya, sahabat tak boleh kawan dengan saya walaupun 2 sekon. Sahabat akan benci tengok saya. Pasal Allah tutup aib. Untuk minta Allah tutup lagi aib kita. Pasal daripada kita bangkit tidur tadi, sampai kita nak tidur, ada aib ni. Cakap, terdengar, tersimpan dalam hati, yang tersimpan tak dan cuci lagi, duk macam sampah busuk, duk masuk, duk peram. Banyak sampah duk dalam hati ni. Mai semayang, ambil wudu, bersihkan tubuh badan kita, hadas pun tak ada, bersih roh kita semua. Astaghfirullah, Tuhan, tolong aku Tuhan. Kenapa? Antas salam. Allahumma antas salam. Kaulah Tuhan yang aku sembah. Antas salam. Kaulah yang selamat ya Allah. Kau tak ada cacat celah. Aku makhluk yang cacat. Hang tahu aku ya Allah. Wa minkas salam. Daripada hang lah mai semua selamat ni ya Allah. Kemana aku nak minta selamat? Kalau hang berpaling daripada aku ya Allah, ke siapa aku nak minta selamat? Tabarakta. Maha besar engkau dengan kebesaran dan keberkatan engkau ya Allah. Ya zal jalali wal ikram. Tuhan yang mempunyai kebesaran yang tak terselindung lagi, dan maha mulia dan tinggi engkau ya Allah. Terimalah istighfar aku ya Allah. Kita ulang. Kita jadikan dia kita punya apa? Wirid. Sahabat, satu orang tu nak main jumpa kita, maafkanlah saya bersalah. Esok dia main lagi, lusa dia main lagi. Sampai bila hati kita nak keras? Sampai bila sahabat? Kita ni orang kan? Kita ni orang. Walaupun kita geram dengan wakil rakyat ni 5 tahun baru dia main jumpa kita, tapi dia main tu geram. Kita geram betul. Geram sungguh. Tapi dia main salam. Dia tanya kita bila bayang dah pergi, kunyit ada tak ada, halia rumah ada tak ada, terung ada ke tak ada. Kita habang tak ada aja, dia beli bagi. Jadi 5 ton punya geram tu dengan terung sebiji hilang. Tak apa, insya-Allah esok saya celup jari saya mengkawak. Habis. Lama mana kita nak taram ni? Kecuali satu orang je boleh taram lama. Siapa dia? Bapa Cikgu Murni. Dia taram Pak Haji. Yang tu saja boleh taram. Lain tak boleh taram. Dia taram. Tuhan bukan, alhamdulillah Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan pendendam. Dia tak dendam pun dengan kita. Dia tak peram marah dia kat kita. Walaupun dia layak marah. Dia simpan, dia dengar dengan dosa kita berlambak. Tidak dengan dosa. Tidak kita dengan dosa sahabat. Bini muka ke sana, laki muka ke sini. Tidak dengan dosa. Bangkit-bangkit tidur. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bum, api menyala. Ni benda beku ni nak cayak dah. Macam letak keju atas api. Bangkit-bangkit pergi ambil wudu. Basuh muka, tapi yang cuci tu roh. Basuh muka, titisan terakhir ayak tu dosa jatuh. Kok kuku, kok rambut, kok muka, basuh kaki. Semua telinga-telinga masuk ayak dalam hidung, kumur. Buang duk seh tu dosa turun. Roh kita bersih. Semayang Allahu Akbar. Puji Allah lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Tuhan tak dendam. Lepas tu kata pula, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Luruh habis dosa kita ya kawan. Kita duk jadikan dia wirid. Maka Allah ambil wirid kita ni untuk bagi apa pada kita? Warid. Dia bagi anugerah. Dia bagi hati kita tenang. Dia bagi kekuatan istighfar. Dia bagi kelazatan ibadat. Dia bagi kita rasa takut dekat dia. Kita harap dekat dia. Kita tawakal dekat dia. Oh ya Allah ya ikhwan. Kita ni ya ikhwan. Kita ibarat apa ya ikhwan? Kita nak kata kita ni pandai berenang pun tak juga. Bolehlah berenang kan? Tak juga. Hari tu saya pergi diving. Bot tonggih di belakang. Pakai tonggih satu, nak diving. Bila dia selam tak mau timbul dah. Jadi dia kata tak usah dah diving, snorkeling. Dia bagi satu cermin, bersila tepi gigi ayak, tengok ikan.
Dia kata senang, ustaz pun tak tenggelam, kami pun tak susah. Duduk tak tepi. Duduk tak tepi. Dia bagi satu teropong. Nampak lah ikan, dia bagi roti. Roti gardenia tu. Tak tengok, ikan memang makan. Dia pakai cermin mata tu pakcik, walaupun duduk tepi gigi ayam, nampak muka ikan clear. Dia tak nampak keruh. Kalau kita selam lagu ni buka mata, nampak keruh ayam. Tapi pakai dia punya tu, ada serombong menapas duduk di atas tu. Oh, nampak. Tapi dia kata, ustaz jangan pergi ke dalam. Ustaz pun susah, kami lagi susah. Kita ni, kita dengan Tuhan, kita duk baca ni istighfar hari-hari. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allah. Kita duk baca, lepas tu kita hayati makna dia. Dia lekat masuk dalam jantung kita, dia lekat. Allah Subhanahu Wa Taala macam ni punya kita duk buat, dia bagi pada kita warid. Dia bagi tenang kat kita. Kita pergi diving pun, mata kita tengok dalam laut, hati kita tenang. Itu warid kerana diving. Betul sahabat? Dah sampai Kinabalu di atas dah, dapat tengok pemandangan, hati rasa apa? Berapa jam sahabat kata? 6 jam. Berehat pula kan, nak tunggu malam. Penat ni, penat. Daripada International KL punya airport, terbang pergi sampai sana, ambil lagi, pergi pula sana, rabat lagi. Bila dapat tengok pemandangan pada aras tinggi, hilang penat tu. Hilang penat tu kerana usaha kita berjaya. Yang tu nama dia warid. Kita dapat anugerah yang kita cari. Allah bagi kat kita. Kita duk ulang istighfar sebesar ni, akhwan. Bukan kecil ni istighfar ni, punya besar istighfar ni. Ya Zal Jalali wal Ikram. Tak terselindung lagi ya Allah kebesaran hang, kehebatan hang, kemampuan hang ni. Tolonglah aku ya Allah. Kita apa yang kita minta tolong besar ni? Tolong ampun dosa aku ya Allah. Itu je aku minta. Kenapa tak minta rezeki? Sebab rezeki ni Tuhan nak bagi. Jangan takut rezeki kita, Tuhan bagi. Tapi benda yang kita tak minta, dia tak bagi. Apa dia? Keampunan. Dia nak kita minta. Ini takat itulah yang kita jumpa. Ini dalam riwayat apa sahabat? Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ini yang kita jumpa dalam riwayat Imam Muslim. Penulis kata, Al-Jalal maknanya kedudukan yang sangat besar. Maknanya bahawasanya Allah adalah zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan, sehingga tak boleh untuk diingkari dan dikufuri. Dia adalah Rabb yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan oleh sekalian hamba. Ikhwan, kita, Pak saya kata tadi, nak kata berenang pun tak pandai, apa pun tak pandai. Kita tak ada pengalaman dalam nak bertakwa, dalam nak bertawakal, dalam nak sabar. Kita tak ada pengalaman. Kita bukan ahli sabar. Kita bukan orang yang start dah ada ujian. Masa kita kecil, kita born, boleh ingat tak apa Tuhan uji kita? Mana dah boleh ingat? Kita ni ikhwan, kita ni bukan orang yang berpengalaman. Kita ni bukan orang yang kita kata apa, orang yang man wasala ilaihi, bukan orang yang telah ada pengalaman sabar. Tak ada. Kita baru duk belajar nak sabar. Kita ni ibarat orang baca buku. Sabar tu apa, tawakal tu apa, tapi pengalaman tawakal tak ada lagi. Kelebihan tawakal tak ada lagi. Tajribah tawakal. Apakah tawakal ni dah bagi satu manfaat pada kita? Tak ada lagi. Kita bukan macam para nabi. Mereka dah sampai pada makam tawakal. Bila sebut tawakal, sebut sabar, sebut zuhud, sebut wara, label mereka ni, muka mereka tak berubah. Mereka nampak benda tu sama mulia di sisi Allah. Kita tak, ikhwan. Kita bila sebut tawakal, kita dengar ustaz cerita tawakal, kita rasa seronok. Pasal apa? Pasal kita macam baru tahu tawakal lagu tu. Bermakna, bila kita, macam ni ke? Itu menunjukkan apa? Awak tak ada pengalaman. Awak baru tahu. Orang berpengalaman ni apa dia? Orang cerita pasal diving, dia tak jadi terkejut. Boleh nampak ikan kan dalam laut? Ikan mana apa?
Macam saya duk tanya sahabat Roy kan, oh, awan turun ke? Itu cerita siapa? Cerita orang yang dengar cantiknya bila duduk di Kinabalu, tapi tak biasa pi. Maka tanya, awan turun tak? Awan turun tu warna apa? Dia bujuk ke dia awak tak boleh dalam satu botol bawa balik mai. Bodoh mai tahu tu. Kita ni tak tahu apa pasal tawakal. Kita baru nak masuk jadi orang bertawakal. Kita kosong tajribah, kosong pengalaman. Namun Allah sayang dengan kita kerana kita percaya dekat Tuhan. Tawakal itu ada kelebihannya kalau kita bertawakal. Maka kerana itu ikhwan, bila kita bertawakal ni, kita cuba duk jalan ni, duk pakai jalan-jalan ni, minta ampun, puji Tuhan, kita duk masuk jalan tu, masuk dengan tak ada pengalaman. Sahabat boleh bayang, tak ada pengalaman, duk pergi redah, mungkin kita boleh tersesat. Multabisun, boleh disesatkan, disamarkan oleh siapa? Oleh syaitan. Mungkin. Tetapi Allah Ta'ala akan bagi kepada kita basirah, panduan hati. Kenapa? Kerana wirid yang kita baca tu datangnya daripada Allah. Tak dapat ditipu daya oleh syaitan. Syaitan boleh tipu daya perasaan, wirid dia tak boleh tipu daya. Bila kita kekal di atas wirid yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan petunjuk dan hidayah, tipu daya syaitan akan tewas. Dia boleh tipu je, tapi benda tu dia nak ubah tak boleh. Dia tak boleh ubah. Sebab wirid daripada Allah sangat diberkati, sangat selamat, sangat mulia, sangat besar dan sangat agung di sisi Allah. Dia tak boleh tipu yang tu. Yang tu dia tak boleh berdaya kita. Tapi perasaan kita dia boleh berdaya. Macam dia boleh kita boleh tengok Nabi dalam mimpi, dia boleh kata dia Nabi, tapi orang tu bukan Nabi. Dia nak ubah diri dia jadi Nabi, dia takkan boleh buat lagu tu. Maka Allah akan bagi pada kita basirah dengan wirid ni. Akhirnya bila orang bagi satu wirid yang tak ada daripada Tuhan, tak ada hubungan dengan Tuhan, kita akan rasa tak seronok. Kita tak akan rasa hubungan kita dengan Tuhan. Inilah ikhwan yang kita baca. Takat tu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada sambungan kan? Wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam baru tabarakta ya zal jalali wal ikram. Yang sambung-sambung tu semuanya tak duduk dalam mana-mana riwayat yang sahih untuk dijadikan partner kepada wirid lepas sembahyang. Kita nak baca yang tu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana. Nak baca yang tu. Yang tu semua kita boleh baca, tapi jangan jadikan dia lepas main fardu lagu ni. Yang tu boleh baca tempat lain. Saja-saja naik motor, sebab dia ucapan-ucapannya ada makna, tapi dia bukan wirid yang sahih dari Nabi. Kita tak usah letak dia di tempat wirid ni. Letak di tempat cakap biasa. Doa-doa biasa tak apa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita boleh baca di tempat lain, tapi lepas solat kita tak mau baca yang tu, sebab tidak ada riwayat yang sahih kata baca sepanjang tu lepas astaghfirullah. Tak ada. Yang sahihnya dalam Bukhari dan Muslim yang ni saja daripada Nabi. So bila sebut sembahyang fardu, kita baca yang ni. Apatah lagi ada ulama bagi tahu riwayat itu pula ada dalam riwayat-riwayat yang maudhu'. Lagi kita takut nak amal. Lagilah kalau kita amal benda palsu ni, tak ada warid daripada Tuhan. Kosong. Tuhan tak akan bagi apa-apa pada kita. Kita cukup baca yang ni. Ikhwan, saya tanya satu soalan. Habislah baca kitab dah, habis dah. Bukan soalan politik, soalan ni lah. Saya tak cakap politik. Agak-agak kita bersedia tak kita nak ubah wirid kita yang tak sahih kepada wirid yang sahih? Setelah sekian lama kita beramal dengan wirid yang tidak sahih dari Nabi. Terutama siapa yang memimpin sembahyang 5 waktu. Dia imam.
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dia tanya diri dia, baca sepanjang tu dalam riwayat mana, dia pun tak boleh jawab. Cuma dia akan kata, amboi istighfar pun tak boleh kah? Dia akan kata yang tu je. Kenapa dia tak boleh buat macam Nabi dia buat? Dia akan tanya kepada kita, salah ke? Tak, bukan salah. Tak salah. Tak salah. Tapi pasal apa tak boleh bagi sama? Pasal apa tak boleh bagi sama? Kan tu saja. Dah. Yang ni Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi yang tu lagi panjang tak kau? Wa ilaika ya'udu salam fa hina rabb. Oh, lagi panjang kita baca, lagi besar pahala. Dah. Dia tak boleh lagu tu. Wirid kerana nak mendekatkan diri daripada Allah, sebiji kena mai daripada Allah kepada Nabi, Nabi pada kita. Kerja kita hanya beramal sahaja seperti Nabi ajar. Sahabat, perubahan ni belum tentu semua orang nak buat perubahan politik boleh buat perubahan ni. Perubahan politik memang besok mungkin terjadi, mungkin. Saya tak tahu, saya kata mungkin. Tapi yang ni belum tentu. Habis semayang, Tok Imam bagi salam belah kanan belah kiri, Tok Imam kata Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tok bila nanti angkat, baik, mana yang belakang tu? Dekat tu Tok Imam kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal. Makmum belakang ceramah. Pasal makmum lagu nak lajak habis. Fahina rabbana bisalam. Tutup Imam Ghazali kata mulai hari ni kita akan baca yang ni, sebab yang ni dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Sauban, diendoskan oleh perawi dia Imam Al-Auza'i. Yang kita baca tu istighfar tu semua ada, tapi dia tak ada kaitan dengan semayang. Dia anytime boleh baca. Yang kaitan dengan semayang ni yang ni aja. Tu Imam boleh kena report tu. Macam ustaz tak ada tauliah kena report tu. Dan kalau Tok Imam baca sebiji macam Nabi baca ni, sebiji, apa ustaz-ustaz nanti kata-kata Imam tu? Ya. Dia pun tak kata Tok Imam tu ikut sunnah. Begitulah rendahnya nilai sunnah dekat umat Muhammad. Dia belum bersedia untuk berubah. Walaupun dia dah get ready dah malam ni untuk berubah besok, nak celuk jari. Malam ni kita tak cak, rehatkan jari jemari kita. Besok nak celuk. Belum tentu. Belum tentu. Semua orang nak perubahan politik. Dia nak perubahan daripada tak sunnah kepada sunnah. Belum tentu. Kita yang dapat ni ikhwan, dapat warid anugerah ilahi. Jaga ikhwan, nafahat, kurnia Tuhan ke kita. Jaga semangat tu. Sikit saja sahabat, tapi kesan dia besar dekat Tuhan. InsyaAllah lepas ni penulis akan beritahu, lepas Nabi baca tu apa pula Nabi baca. Ni semua lepas sembahyang ni duk baca, kita duk tengok. Sahabat dakwah ni dia tak berkembang dengan orang yang bercakap dakwah. Dakwah dia berkembang dengan sahabat yang dengar. Dia sahabat. Sahabat lah yang sembang dengan orang lain, bukan saya. Saya derah kat sini je. Lepas tu saya sengak. Kawan tu main kan. Dia tengok saya pada Johor. Saya duk dengar. Dia kata kat bini dia, Ustaz Alim. Alamak, saya muka jadi bocor. Alamak, dia ni nak buat apa pada aku. Lebih-lebih lepas keluar 16 senarai tu kan. Alamak, pocik lah aku. Rupanya dia nak confirm. Dia nak tegur. Dia nak salam. Ustaz, saya boleh salam tak? Lepas tu dia kata, saya tak ikuti sangat Ustaz. Tapi bila nama Ustaz masuk 16 Pulau Pinang tak bagi, saya nak tahu Ustaz ni Jasbon ambil tarah mana. Dia nak salam saja. Pun kita dah cuak. Dia nak salam. Macam dulu kan Pak Dak tanya saya kan, ni Ustaz Alim ke? Saya langkah 2 tapak pergi belakang.